A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Ali Imran ayat 192. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat 190 dan 191. Ayat 190. A'udzubillahi minasyaitonir. 189. Oh. 189. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Maksudnya, dan hanya milik Allah kerajaan di langit dan di bumi, dan Allah ke atas setiap sesuatu Maha berkuasa. Pengajaran ayat 189. Pertama, semua kerajaan di langit dan di bumi adalah khusus milik Allah Azza wa Jalla. Iaitu Allah sebagai pencipta, pemilik dan berkuasa melakukan apa sahaja yang dimilikinya secara mutlak. Yang kedua, apa sahaja yang dimiliki oleh manusia, sama ada harta, anak, isteri, hanyalah bersifat sementara dan tidak secara mutlak. Iaitu manusia tidak bebas melakukan apa sahaja terhadap apa yang dimilikinya. Kerana manusia terikat dengan peraturan yang ditetapkan oleh Allah. Yang ketiga,
hanya manusia yang berakal waras sahaja yang akan yakin dan merasai kebesaran dan kekuasaan Allah dan akan sentiasa tunduk kepada perintah Allah. Dan hanya manusia yang bodoh sahaja yang akan mengingkari perintah Allah, yang memiliki segala kerajaan di langit dan di bumi. Yang keempat, sesiapa yang beriman bahawa Allah berkuasa melakukan apa sahaja di atas apa-apa sahaja, maka dia tidak akan berputus asa daripada rahmat Allah dan hidupnya akan sentiasa tenang. Kerana dia berada di bawah jagaan Allah yang Maha Agung. Okey. Ayat 190 dan 192 sekaligus pengajaran daripada dua ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Sesungguhnya pada ciptaan langit dan bumi dan pertukaran siang dan malam pasti ada tanda-tanda kebesaran bagi mereka yang berakal, iaitu orang-orang yang sentiasa berzikir mengingati Allah ketika berdiri, duduk dan baring, dan mereka sentiasa memikirkan tentang ciptaan Allah di langit dan di bumi. Lalu berkata, wahai Tuhan kami, tidak Engkau ciptakan ini sia-sia. Maha suci Engkau daripada mencipta sia-sia, maka selamatkan kami daripada azab neraka. Okey, pengajaran daripada dua ayat ni. Pertama, Islam menggalakkan manusia agar sentiasa memerhati ciptaan Allah, sama ada di langit atau di bumi, dan juga kehebatan Allah dalam menukar siang kepada malam dan malam kepada siang. Kerana semua itu adalah ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Yang kedua, semakin bertambah tanda-tanda kebesaran Allah pada seseorang, maka semakin bertambah
mantap imannya. Dan akan membawa kepada amalannya semakin bertambah. Yang ketiga, hanya orang yang berakal waras sahaja yang akan menggunakan akalnya untuk meningkatkan keimanannya kepada Allah dengan cara sentiasa memikirkan kebesaran Allah melalui ciptaan-ciptaannya yang begitu banyak dan jelas. Yang keempat, manusia yang sempurna imannya seperti Nabi Ibrahim alaihissalam pun sentiasa memikirkan tentang kehebatan ciptaan Allah agar imannya semakin mantap. Maka orang biasa seperti kita lebih memerlukan untuk sentiasa memikirkan kebesaran Allah pada ciptaan-ciptaannya. Yang kelima, semakin manusia berfikir tentang kebesaran Allah, semakin manusia berakal waras. Dan sebaliknya, semakin manusia malas berfikir tentang ciptaan Allah, maka semakin bodoh manusia. Yang keenam, antara tanda-tanda orang yang berakal waras ialah sentiasa berzikir mengingati Allah sepanjang masa. Dan dalam semua keadaan. Yang ketujuh, kelebihan sentiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dalam semua keadaan. Iaitu dia akan menjadi orang yang paling mencintai Allah Azza wa Jalla.
sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengingati Allah dalam semua keadaannya. Tulis dalam braket rujukan hadis sahih riwayat Muslim. Yang ke-8, harus berzikir kepada Allah dalam keadaan berbaring. Dan juga dalam keadaan berjunub atau berhadas besar. Yang ke-9, antara ibadat utama yang dilupakan oleh ramai orang Islam ialah sentiasa berfikir tentang ciptaan Allah. Dari sebesar-besar langit sehingga sekecil-kecil nyamuk. Yang ke-9, 10. Tidak ada satu pun ciptaan Allah yang dicipta sia-sia. Melainkan semua adalah untuk maslahat manusia. Tulis dalam braket rujukan surah Ad-Dukhan ayat 38 hingga 39. Rujukan surah Ad-Dukhan 38 hingga 39. Yang ke-11, zikir yang paling baik ialah zikir yang disebut oleh seseorang setelah dia merasai kebesaran Allah dan menghayati maksud zikir yang dibaca. Manakala zikir yang paling rendah nilainya iaitu zikir yang disebut oleh lidah tetapi tidak dihayati oleh akal. Okey, cukup. Kita sambung tadabbur ayat seterusnya. Ayat 92.
Kaitan ayat 92 dengan ayat yang sebelum. Cuba tengok ayat sebelum apa dia? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Kemudian Allah kata Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Kaitannya ialah bila orang beriman yang berakal waras, dan tanda dia berakal waras, satu, dia sentiasa memikirkan kebesaran Allah. Yang kedua, hasil berfikir tentang kebesaran Allah, dia rasa kebesaran Allah. Bila rasa kebesaran Allah, mulutnya berzikir. Jadi tanda orang berakal waras, satu, sentiasa memikirkan kebesaran Allah. Yang kedua, berzikir dalam semua keadaan. Dan itu pun orang yang beriman dan berakal waras masih takut kepada neraka. Sebab tu doa mereka pada Faqina, ada tak minta panjang umur, dan tak minta rezeki murah, walaupun mereka telah beriman. Okey, soalan dia, kenapa orang yang dah beriman, dah berzikir pada Allah, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ini menyebabkan orang yang berakal dan beriman sangat takut pada azab Allah. Rabbana, wahai Tuhan kami. Dia wahai dalam masyarakat apa dia? Ya kan? Tapi ada tak sini? Ya, dalam ayat ada tak? Ya Rabbana. Tak ada. Tapi bila terjemah ada wahai. Kenapa? Adakah terjemah itu ditukuk tambah? Dia sebenarnya dalam masyarakat, kalau sebut Rabbana, ba ni beratas. Bila beratas, dia makna munada. Munada makna yang diseru. Iaitu mesti ada ya kat depan dia. Ya. Sebab tu beratas. Kalau tak ada ya, pada depan Rabbuna. Bila kita jumpa dalam bahasa, dalam Al-Quran Rabbuna, jangan terjemah wahai. Kena terjemah Tuhan kami je. Ada kan? Innal ladzina qalu Rabbunallah. Sesungguhnya orang yang berkata Rabbunallah. Rabbu. Ini jangan terjemah wahai. Bila kita nak terjemah wahai, bila berbaris atas Rabbana. Okey? Bila berbaris atas makna ada ya, cuma tak disebut. Kenapa tak disebut? Itulah dia panggil bahasa Al-Quran bahasa ijaz. Apa saja yang sudah difahami dia tak sebut. Kalau semua orang Arab dah tahu, nak sebut lagi, itu satu pembaziran. Okey, wahai Tuhan kami, innaka, sesungguhnya engkau, man siapa yang tudkhili, engkau masukkan an-nar, ke dalam api. Tengok tudkhil ni kita belajar bahasa Arab. Sebab tu setiap kali kita tadabbur, kita akan kaitkan bahasa Arab yang kita belajar. Tudkhili fi'il apa? Mana tahu apa tanda? Tak kat depan. Tapi kita belajar huruf mudhari' itu berbaris apa? Atas kan? Ingat lagi kan? Sebab semalam baru kan? Tapi sekarang baris apa tu? Kenapa pula? Saya sebutkan, bila huruf mudhari' mesti berbaris atas. Siapa ingat? Bila huruf mudhari' itu berbaris atas. Bila 3 huruf. Sekarang kalau baris depan, confirm dia bukan 3 huruf. Dia 4 huruf. Ataupun 5 ataupun 6. Okey? Kita akan belajar kemudian. Sesungguhnya engkau, siapa yang engkau masukkannya ke dalam api.
faqad akhzaita, maka sesungguhnya akhzaita, engkau telah menghinanya. Jadi apa sebab orang beriman dah berzikir pada Allah, dia sentiasa taat pada Allah, tapi masih takut pada azab neraka? Apa sebab? Sebab bila Allah masukkan manusia ke dalam neraka, itu adalah satu penghinaan. Jadi orang beriman, orang yang berakal sangat takut dicampak dalam neraka. Sebab bila masuk neraka, itulah penghinaan yang paling hina. Kadang-kadang manusia dia rasa hina hidup kat dunia. Sebab apa? Miskin. Kadang-kadang sebab tak ada anak, kadang-kadang sebab tak kahwin, kan? Sampai ketua, under tu. Tapi di sisi Allah bukan hina. Kadang-kadang manusia rasa bangga, rasa dimuliakan masa kat dunia sebab jawatan, pangkat, kedudukan, kekayaan. Tapi akhirnya di sisi Allah sebenarnya dia adalah manusia paling hina. Sebab apa? Di akhirat dia campak dalam neraka. Ini sifat orang beriman, dah berzikir, tapi masih takut. Tak ada syok sendiri, tak ada. Okey? Sebab itulah Allah sayang kepada kita. Allah tak nak kita dihinakan. Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada apa? Bukan kelaparan. Kelaparan bukan kehinaan. Kemiskinan bukan kehinaan. Tapi kehinaan ialah jagalah diri dan keluarga kamu daripada neraka. Sebab itu adalah penghinaan. Berapa ramai mak bapak jaga anak keluarganya daripada neraka dibanding dengan mak bapak jaga anak keluarganya daripada kelaparan. Betul? Dan Nabi pesan kepada kita supaya sentiasa berdoa, minta berlindung daripada neraka Jahannam. Berapa kali Nabi suruh kita berdoa minta berlindung daripada azab neraka Jahannam? Mana ada 3 kali? Nabi kata wajib kamu minta berlindung kepada Allah daripada 4 Jahannam ni. 4 Jahannam setiap kali dalam solat, kan? Bila dibaca ni? Sebelum salam dan selepas tahiyat akhir. Jadi berapa kali? Bukan 3 kali. 5 kali kalau dia solat fardu, kan? Kalau dia solat sunat mungkin 10 kali. Apa dia? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan ada seorang tabi'in, Tawus, bila dia perhati anak dia solat, anak dia tak baca doa ni. Dia kata lepas solat, dia kata pada anaknya, ulang balik solat. Solat kamu tak sah. Sebab bagi dia bacaan doa ni adalah wajib. Menunjukkan pentingnya kita berlindung daripada neraka Jahannam. Okey? Manusia mulia kat dunia, tapi bila tak beriman, sebenarnya dia lah paling hina. Kita ambil contoh Fir'aun. Fir'aun mulia tak kat dunia? Mulia. Bahkan dia mengaku Tuhan, pengikut dia, kaum dia menyembahnya. Tapi bila dia mati, apa Allah buat padanya? Sebelum mati Allah dah hina dia, kan? Mati dalam keadaan lemas dalam air. Dia dan semua pengikutnya. Kemudian bila dia masuk kubur, apa Allah buat padanya? Allah bakar masa dalam kubur lagi sebelum masuk neraka. Cuba buka surah Ghafir ayat 46. Ayat 46.
Okey. Allah kata apa? An-nar, api neraka. Yu'raduna, mereka ditunjukkan, dibentangkan ke atas api neraka itu ghuduwan. Ghuduwan apa dia? Pagi, asyian petang. Sebenarnya bukan pagi dan petang. Nak bagi tahu sepanjang masalah. Akan dibentangkan kepada api neraka siang dan malam. Bila ni? Dalam kubur. Kemudian Allah kata apa? Wa yauma taqumus saah. Dan bila berlaku kiamat, dikatakan kepada Firaun dan pengikutnya, adkhilu, dikatakan kepada malaikat, adkhilu, masukkan keluarga Firaun asyaddal azab, azab yang paling pedih. Bila ni? Makna api dibentangkan pagi dan petang, siang dan malam. Bila? Masa dalam kubur. Ada dua pendapat. Pertama, ditunjukkan. Yang kedua, betul-betul dibakar dalam kubur. Itu sebelum kiamat, sebelum masuk neraka Jahannam. Inilah manusia yang dipuja, dimuliakan di dunia, tapi di akhirat dihina oleh Allah sebelum pergi ke akhirat. Ada hadis sahih daripada Ibnu Umar, riwayat Muslim, yang maksudnya Nabi berkata, Nabi bersabda, tidak ada seorang pun yang mati melainkan ditunjukkan tempatnya, sama ada di tempatnya di syurga ataupun tempatnya di neraka. Kalau dia ahli neraka, ditunjuk tempatnya di neraka pagi dan petang, siang dan malam, semasa dalam kubur. Kalau dia ahli syurga, ditunjukkan tempatnya dalam syurga pagi dan petang, siang dan malam, kalau dia ahli syurga. Itu hadis sahih. Itu ditunjukkan. Apa faedah Allah tunjuk? Kalau dia mati malam ni, berapa lama Allah tunjuk tempatnya dalam neraka kalau dia bukan orang beriman? Berapa lama? Sampai kiamat. Agak-agak berapa lama? Katalah 1000 tahun kan? Apa faedah Allah tunjuk? Cuba bayangkan, tiap-tiap hari nampak tempat yang dia akan pergi dan masuk dan kekal. Setiap hari dalam awak. Macam mana perasaan dia? Kita dengar orang kena cucuk menjerit pun kita dah gedebah kan, walaupun kita bukan nak dicucuk pun. Ini kita sendiri tahu tempat kita yang kita akan masuk dan kekal. Okey, kita tengok dahsyatnya api neraka. Wa iz yatahajjuna finnar, dan ingatlah ketika mana berdebat, berhujah dalam neraka. Dalam neraka. Berhujah, berdebat antara siapa ni? Pembesar dengan pengikut. Fa yaqulu du'afa, berkata orang-orang yang lemah. Siapa ni? Pengikut. Ahli-ahli parti lah ni, yang JKK ni. Dia kata pada siapa? Lillazina istakbaru, kepada orang yang sombong, pemimpin, presiden, naib presiden. Inna, sesungguhnya kami, kunna lakum, kami ni, kata orang bawah, kami bagi kamu adalah tabaan, pengikut. Fahal antum maghnuna anna, boleh tak kamu tolong kami? Kan dulu kamu selalu tolong kami kan? Kami pun bagi undi kan? Nasiba minan nar, boleh tak kamu tolong kami, selamatkan kami daripada neraka? Dengar apa jawapan pemimpin. Dengar, wahai pemimpin. Qala allazina istakbaru, berkatalah orang sombong, makna pemimpin lah. Inna, sesungguhnya kami, kullun fiha, semua kita dalam neraka. Apa maksud dia? Macam mana aku nak tolong kamu? Aku pun tak boleh tolong diri aku. Aku pun dalam neraka macam kamu. Kalau aku boleh tolong kamu, aku tak duduk dalam neraka. Kita adalah sama. Inna Allah, sesungguhnya Allah telah menghukum di antara hamba. Allah dah putuskan kita semua ahli neraka. Boleh sikit ayat 49.
Oh, mana Ustaz Jaafar ni? Okey. Tengok Allah nak gambarkan betapa panasnya api neraka. Wa qala allazina finnar, telah berkata orang-orang yang dalam neraka, li khazanati jahannam, kepada khazanah ni penjaga, bukan khazanah nasional ni. Kepada penjaga-penjaga neraka jahannam, iaitu malaikat. Ud'u rabbakum, tolonglah doa pada Tuhan kamu supaya apa? Yukhaffif, ringankan, anna, daripada kami, yauman, satu hari daripada azab. Panas sangat, dia minta diringankan. Tapi dia minta berapa hari? Kenapa tak minta seminggu, mintalah sebulan kan? Minta MC kan? Kenapa dia minta satu hari? Bodoh tak minta satu hari? Mintalah banyak dulu. Kalau tak boleh sebulan, mungkin dapat seminggu. Apa dia? Dia tahu dia tak akan dapat pun. Jadi kalau minta banyak lagi mustahil. Kurang-kurang minta sikit dulu, test. Meringankan. Qalu, tengok jawapan. Ini pengajaran untuk kita. Qalu, penjaga neraka iaitu malaikat menjawab, awalam taku ta'tikum, bukankah telah datang kepada kamu rasul-rasul kamu bil bayyinat, dengan bukti-bukti yang nyata. Kan? Rasul bawa bukti yang nyata. Bukan mimpi. Qalu, mereka berkata, bala, bahkan memang ada. Qalu, okey, setelah ahli neraka jawab, memang ada bukti datang pada kami, tapi kami dustakan. Maka kata penjaga neraka, fad'u, maka kamu berdoalah sendiri, jangan minta tolong aku. Wa ma du'aul kafirin, dan tidaklah doa orang-orang kafir kecuali semuanya sia-sia. Doalah 10 hari 10 malam tidak akan dimakbulkan. Okey, ini gambaran api neraka. Keluar. Okey. Kemudian Allah kata apa? Wama, dan tidaklah lizalimina, bagi orang-orang zalim, min ansar, dari penolong-penolong. Apa maksud akhir ayat ni? Allah nak bagi tahu siapa yang dimasukkan ke dalam neraka, sebenarnya Allah telah menghina dia. Kemudian mungkin orang masuk neraka dia fikir mungkin ada yang boleh bantu kita. Maka terus Allah bagi tahu tidak ada seorang pun yang boleh menolong kamu, sama ada menahan kamu daripada masuk ke neraka, ataupun dah masuk dia boleh tolong keluarkan kamu. Tidak ada. Kalau kita belajar bahasa Arab, ansar ni nakirah ke makrifah. Nakirah menunjukkan apa? Apa saja bentuk pertolongan, orang ke, benda ke, syafaat ke, semua tak ada. Sebab manusia bila ditimpa musibah kat dunia, apa dalam kepala dia? Terus dalam kepala dia cari siapa yang boleh tolong dia. Sama ada kabel ke, bayar duit ke, ataupun tiga kan? Kabel, tebus dengan duit, ataupun kaum kerabat. Tapi Allah kata semua jenis pertolongan tidak ada. Dan di sini Allah kata lizalimina. Sepatut kaedah bahasa Arab, wama lahum, tidak ada bagi mereka. Hum ni mereka balik kepada siapa ni? Yang Allah masukkan mereka ke dalam neraka.
Tapi Allah tak sebut ganti nama hum. Allah sebut zalim. Ada sebab. Apa sebabnya? Allah nak beritahu Allah tak zalim. Kenapa Allah hina dia dan campak dalam neraka? Sebab zalim. Allah tak zalim. Kalau Allah kata wama lahum, kita mungkin tertanya, kenapa mereka masuk neraka? Kita tak ada jawapan. Tapi bila Allah kata wama lizalimin, kita tahu mereka dicampak neraka sebab zalim. Maka kalau kita nak elak daripada dicampak dalam neraka, jangan buat zalim pada orang. Ini punca utama manusia dicampak dalam neraka. Okey. Apa cara, antara cara lah untuk kita selamat daripada api neraka? Banyak cara kan? Cara yang terbaik, cara yang paling berkesan. Semua nak selamat daripada neraka kan? Apa dia cara terbaik? Cuba tunjuk hadis. Okey. Hadis sahih, hadis muttafaqun alaih. An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala sami'tu. Cuba kita terjemah. Qala telah berkatalah. Sami'tu, aku telah mendengar. Fi'il madhi. Aku telah mendengar Nabi SAW. Kenapa fi'il madhi? Sebab kita dah lepaskan. Aku telah mendengar Nabi SAW yaqul, berkata, ittaqun nar walau bisyakki tamrah. Takutlah api neraka walaupun bisyakki tamrah. Tamrah, tamar lah. Syakki, separuh. Mana nak selamat daripada api neraka? Kadang-kadang dengan separuh kurma. Okey, kita tengok riwayat yang lain. Qala Rasulullah SAW, ma minkum. Cuba terjemah. Ma, tidak ada. Minkum, daripada kalangan kamu. Min ahadin, seorang pun. Illa sayukallimuhu rabbuhu, melainkan semua Tuhannya akan bercakap dengannya di akhirat besok. Bercakap ada hijab tak? Ada perantaraan. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada antara dia dengan Tuhannya penterjemah. Dia akan cakap direct. Allah akan cakap direct dengan dia. Siapa ni? Semua sekali. Kemudian fayanzuru, orang tu akan melihat aiman. Apa makna aiman? Sebelah kanannya. Aiman minhu fala yara illa ma qaddam. Tengok kanan, dia tak nampak apa kecuali apa yang dia amalkan. Kalau ada amalan, adalah. Kalau tak ada, tak adalah. Kemudian wayanzuru. Lepas tu dia tengok pula sebelah ashmam lawan aiman. Sebelah kirinya fala yara. Dia juga tidak nampak kecuali ma qaddam. Apa yang dia amalkan. Ada, adalah. Tak ada, tak ada. Kemudian wayanzur baina yadayhi. Lepas tu dia tengok pula ke depan. Apa dia nampak? Fala yara illa nar. Dia tak nampak melainkan api neraka. Semua orang. Tengok kanan, tak ada kecuali apa yang dia amal. Tengok kiri pun sama. Tengok depan, api neraka. Maka Nabi sayang pada kita. Nabi bagi nasihat, fattaqun nar. Maka takutlah api neraka walau bisyakki tamrah. Walaupun dengan sepotong kurma. Kemudian kalau tak ada, miskin sangat. Sebiji kurma pun tak ada, sepotong pun tak ada. Faman lam yajid, siapa yang tidak ada, fabi kalimatin tayyibah. Maka dengan kata-kata yang baik. Jom pergi kelas. Mungkin kata-kata itu boleh selamatkan kita daripada neraka.
Jom pergi solat. Jom baca Quran. Tapi dia kena buatlah. Asyik jom je, dia tak buat kan. Okey, ada tak contoh? Ini Nabi bagi tahu secara kata-kata. Tapi ada tak contoh yang kerana dia bagi orang sebiji kurma ataupun separuh, dia selamat daripada neraka? Ada tak? Ada. Kita pernah baca daripada buku 62 pembuka amalan syurga, pintu syurga. Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan ada seorang ibu datang bawa dua anak. Kan? Lapar. Datang rumah Rasulullah. Aisyah cari tak ada kecuali 3 biji kurma. Kemudian Rasulullah, Aisyah bagi sebiji ke bagi semua? Dia ada 3, dia bagi semua kan? Kita kalau ada sekotak, kita bagi berapa? Kan? Ayolah, yang bulan Ramadan ada lagi 2. Dia bagi semua. Kemudian ibu tu bagi satu pada anak perempuan satu lagi pada seorang lagi. Seorang lagi dia bagi pada untuk dia lah. Lepas anak dia makan, dia pun cuba nak makan untuk dia. Anak dia minta. Maka anak dia, ibu ni tak sempat dimakan. Dia ambil yang sebiji yang sepatut dia makan, dia belah 2. Dia bagi separuh pada anak seorang lagi, separuh pada anak seorang lagi. Jadi Aisyah bila tengok, dia kata, a'jabani, perbuatan perempuan ini sangat mengagumkan aku. Bila perempuan tu pergi dan Nabi pun balik, Aisyah cerita pada Rasulullah. Bila cerita pada Rasulullah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata, Allah mewajibkan bagi wanita ini syurga kerana perbuatan dia. Atau beriwayat lain, Allah membebaskan perempuan ini daripada neraka kerana perbuatannya. Apa perbuatan dia? Bagi kurma yang sepatut dia makan untuk anaknya. Berapa banyak? Separuh. Mudah tak nak bebaskan daripada neraka? Nampak mudah, tapi tak semudah itu. Kan? Tak semudah itu. Dan cuba bayangkan, kalau bagi separuh selamat daripada neraka, kalau bagi 2 biji, ya Allah, kalau bagi RM10, kalau bagi RM1,000, kalau kita buat rumah dia, ya Allah. Dan kalau kita bagi ilmu yang menyebabkan dia kenal Allah, dia sembah Allah, lagi pasti selamatkan kita daripada neraka. Sebab dia kata ulama, benda yang paling bermanfaat untuk manusia bukan makanan, tapi ilmu. Fabi kalimatin tayyibah. Tapi ini juga menunjukkan apa? Yang paling penting untuk selamatkan diri kita daripada neraka ialah apa dia? Ihsan kepada orang. Buat baik pada orang. Dakwahlah. Buat baik pada orang, bukan pada diri dan keluarga. Kan? Kalau sebiji kurma dah penyebab selamat daripada neraka, cuba bayangkan, kita bagi ilmu menyebabkan dia kenal Allah, dia sembah Allah, dia masuk syurga. Lagi besar pahala kita. Tapi bukan senang orang nak buat, kan? Jadi amalan yang memasukkan manusia ke syurga ataupun selamat daripada neraka, amalan, bukan ilmu. Bukan ilmu. Bagi sepotong kurma, itu bukan ilmu, amalan. Kamu belajarlah sekian lama, berpuluh-puluh guru, tapi kalau kamu tak mampu nak bantu orang, belum tentu ilmu kamu selamatkan kamu. Okey? Kita balik pada ayat kita. Okey. Rabbana, wahai Tuhan kami. Ini ayat 190 sampai 200. Apa kelebihan ayat ni? Dan ada berapa kali Rabbana? Dia kelebihan bukan 10 ayat 11, tapi dia panggil 10 ayat terakhir lah. Dalam hadis sahih,
Bila Nabi bangun pagi, Nabi sapu muka dan Nabi baca sebelah ayat ni. Lepas tu baru Nabi pergi berwuduk dan solat malam. Ini sunnah Nabi, hadis sahih. Ada riwayat mengatakan Nabi bangun pagi, sapu muka, kemudian Nabi tengok langit. Lepas tu Nabi baca 10 ayat terakhir ni. Lepas tu baru Nabi ambil wuduk dan solat malam. Sunnah Nabi. Jadi kalau kita nak baca ni kena hafal lah. Sebab kalau kita tak hafal, agak-agak sukar nak bangun malam nak baca kan. Sebab nak buka lampu, nak ambil wuduk kan. Pakai tak lah. Tapi kalau kita hafal, bangun tidur je, sapu muka, terus boleh baca. Jangan lupa nak hafal sebelah ayat ni. Dan berapa kali ada Rabbana dalam sebelah ayat ni? Siapa yang selalu baca, dia akan perasan. Okey, tak apalah. Yang kita dah belajar berapa Rabbana? Berapa? Pertama, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Satu. Yang kedua, Rabbana yang sebelum ni. Rabbana innaka man tudkhilin nar. Yang ni yang ketiga. Yang keempat, ni. Dan yang kelima, ayat 1994. Rabbana wa atina. Jadi 5 Rabbana. Lepas tu ayat 195, Allah kata fastajabna. Kami makbulkan doa. Lepas tu kata seorang ulama, saya lupa nama dia, Jafar As-Sadiq. Dia kata siapa yang baca doa bermula dengan Rabbana 5 kali, insya-Allah Allah akan makbulkan doanya. Berdasarkan ayat ni. Okey, ini yang ketiga. Wahai Tuhan kami, innana, sesungguhnya kami sami'na, telah mendengar. Fi'il apa ni? Mana tahu? Mana tahu? Sebab saya terjemah telah. Apa tanda fi'il madhi? Apa dia? Nah kat belakang ni. Nah kat belakang. Yang 14 tu, nah ni yang kat mana? Awal ke tengah ke akhir? Last sekali. Nahnu. Kalau nahnu, sami'na. Jadi orang beriman, orang yang berakal, orang yang sentiasa berzikir kepada Allah, sentiasa berdoa. Ini doa yang ketiga dia. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendengar. Mendengar apa ni? Munadian. Munadian pemanggil, penyeru. Penyeru kepada apa ni? Yunadi, yang fi'il mudhari', sentiasa menyeru ataupun memanggil. Memanggil untuk apa? Untuk beriman. Untuk beriman, agar penyeru tu menyeru apa dia? Agar aminu. Ini fi'il apa ni? Aminu fi'il apa? Kita biasa jumpa amanu kan? Dalam surah wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu. Ada kita jumpa amanu, mim baris atas. Ada kita jumpa mim baris bawah. Berbeza baris je, berbeza makna. Kalau amanu makna apa? Fa'il madhi, mereka telah beriman. Kalau aminu makna apa? Fa'il amar. Hendaklah beriman. Oleh kamu. Beriman pula dengan siapa? Birabbikum. Ni ada baris ni. Zaman Nabi tak ada baris. Kalau tak ada baris ni, kita baca apa? Berbekam. Betul?
Zaman Nabi baris pun tak ada, titik pun tak ada. Orang Melayu ada baris pun kadang-kadang masih salah. Apa dia? Dengan tengok dia tak kata aminu billah. Kenapa aminu birabbikum? Beza tak aminu billah dengan aminu birabbikum? Apa beza dia? Sebab mereka bila beriman jadi mencipta cara memberitahu yang menciptakan dia. Bukan. Apa dia? Kalau billah dengan sembahan Allah ada sembahan Kalau birabbikum? Yelah, bezanya apa? Maksud semua dah tahu beza dia. Subhanallah. Bila sebut aminu birabbikum, pertama nak bagi tahu beriman dengan siapa? Beriman dengan siapa? Iaitu Tuhan kamu. Yang kedua nak bagi tahu kenapa kena beriman dengan dia? Jawapannya sebab dia cipta kamu. Memang patut kamu beriman dengan dia sebab dia Rabb. Tapi kalau sebut billah, hanya boleh tahu beriman dengan siapa. Tapi kenapa, tak ada jawapan. Boleh faham? Jadi masuk akal tak kita beriman dengan pencipta kita? Masuk akal. Okey, kita nak sini munadian. Siapa munadian ni? Doa orang beriman yang berakal, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah dengar penyeru yang selalu mengajak kami beriman. Siapa penyeru ni? Pendapat jumhur ahli tafsir, Rasul. Pendapat yang kedua, Al-Quran. Kalau kita kata pendapat ini adalah Rasul, sekarang Rasul ada tak? Tak ada. Jadi dari segi realitinya, penyeru kalau Rasul dah tak ada. Tapi Quran kekal tak ada. Jadi pendapat yang lebih menepati keadaan semasa ialah munadi ialah Quran. Cuma kalau kita nak kata Rasul, kita kena dari segi realiti, Rasul tu bertukar kepada apa? Ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris Nabi. Yang mana ni? Yang ikut Nabi dan yang cerita apa yang Nabi cakap. Bukan yang cerita yang Tok Guru dia mimpi. Bukan. Nama lagi pewaris. Bila pewaris maknanya dia waris ilmu daripada Nabi lah, bukan daripada guru dia. Kalau waris ilmu guru dia, dia panggil pewaris guru. Betul? Okey. Jadi nak beriman, syarat nak beriman apa dia? Kena ikut Quran dan Sunnah. Bukan guru. Bukan kita merendahkan ulama. Ulama yang mana kita ikut? Ya ikut Nabi lah. Okey. Jadi bila kami dengar ada ayat Quran, ada hadis mengajak kami beriman, maka apa reaksi kami? Fa'amanna. Fa ni menunjukkan apa? Terus. Inilah sifat orang beriman. Dengar je, sami'na wa ata'na. Dia tak ambil masa. Kalau kata, okeylah Ustaz, minggu depan saya buat. Beriman ke tak? Ataupun masa nanti pergi haji saya bertaubat. Tak beriman. Lalu. Terjemahan tepat, lalu amanna. Kami telah beriman. Dan lepas kami beriman, Rabbana. Wahai, kena ada wahai. Wahai Tuhan kami, faghfir lana. Maka ampunkan lana bagi kami zunubana, dosa-dosa kami. Dosa-dosa kami. Subhanallah. Logik Logik ke tak? Dengar seruan terus beriman. Bila dia beriman, apa mana beriman? Beriman ialah bukan setakat mengaku, tapi
tunduk dan patuh. Kan? Bila tunduk dan patuh, lepas tu diminta apa? Dah beriman, dah tunduk, dah patuh, lepas tu sepatut diminta apa? Fa'adkhilna jannatal firdaus. Betul kan? Logik kan? Tapi orang beriman minta apa? Logik tak? Lepas beriman minta ampun. Logiknya apa? Lepas buat dosa minta ampun. Betul kan? Kenapa? Lepas beriman minta ampun, minta masuk syurga teruslah. Ha? Kenapa? Apa dah? Yalah, dia kan dah beriman ni. Bukan orang jahat ni. Ni orang berakal ni. Yang selalu duk tengok ciptaan Allah, yang selalu berzikir. Kan? Dah beriman, minta ampun apa lagi? Ha? Minta lah jauh daripada neraka. Kenapa minta ampun? Ha? Sifat orang beriman sentiasa apa? Harap apa? Harap surga. Minta lah surga. Ha? Tapi dia dekat beriman. Tak, orang beriman, semakin dia beriman, semakin dia takut amalan dia tak diterima. Semakin takut amalan dia tak sempurna. Kan? Sebab itulah bila lepas solat, orang beriman ucap apa? Dia tak sebut Alhamdulillah. Yang lepas Assalamualaikum, Alhamdulillah, ni jenis syak sendiri. Betul? Orang sehebat Nabi solat pun lepas salam, Astaghfirullah. Dia Alhamdulillah. Syak sendiri. Minta ampun dulu. Faghfir lana. Boleh? Lepas apa ni? Lepas majlis ilmu, kita sebut Alhamdulillah ke baca tasbih kafarah. Dalam tasbih kafarah ada apa dah? Minta ampun. Kan? Itu orang beriman. Semakin dia beriman, semakin dia rasa amalan dia tak sempurna. Okey, ampunkan dosa kami. Kemudian wakaffir, dan kafir apa dia? Hapuskan anna dari kami sayyiatina, kesalahan kami. Apa beza? Sebelum ni minta ampun, faghfir lana zunubana, sekarang pula wakaffir anna sayyiatina. Apa beza? Ataupun benda yang sama? Ha? Oh, yang tadi faghfir lana, dosa diampunkan, wa kafir dilupakan. Tapi bila Allah ampunkan, memang Allah lupakan. Jawapan tak salah tapi tak betul. Ha? Apa dia? Ha? Bukan. Dia tak boleh jawab ni, macam ada satu penyakit ni. Ha? Penyakit apa? Dia rasa dia buat satu jenis dosa je. Sebenarnya dosa ada dua jenis. Satu, dosa besar. Faghfir lana zunubana, kata ahli tafsir, dosa besar. Wa kaffir anna sayyiatina, dosa kecil. Sebab tu bila dosa besar, faghfir, kena istighfar, dia kena bertaubat. Tapi dosa kecil, kafir, iaitu dengan amalan soleh terhapus. Sebab tu lepas majlis kita panggil apa? Tasbih kafarah. Dengan tasbih kafarah terpadam dosa kita dalam majlis itu. Dengan kita ambil wuduk, terpadam tak dosa yang kita lakukan dengan anggota wuduk? Kan? Dengan kita zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, terhapus tak dosa? Kita tak minta ampun. Terhapus dosa yang mana? Dosa kecil. Jadi orang beriman tahu sama ada dia buat dosa besar ataupun dosa kecil. Jadi dia minta dua-dua sekali. Ada ayat Allah kata apa? Innal hasanat yuzhibna as-sayyi'at.
Ini ayat Quran. Cuba terjemah. Inna sesungguhnya hasanat. Amalan-amalan kebaikan. Yuzhibna. Menghapuskan. Sayiat ni. Menghapuskan. Yang mana ni dosa? Dosa kecil. Kan Nabi kata antara solat 5 waktu penghapus dosa di antara solat itu. Jumaat hingga Jumaat penghapus antara Jumaat. Ramadan ke Ramadan penghapus antara Ramadan dengan Ramadan. Itu semua tu adalah dosa kecil. Ada pun dosa besar kena bertaubat. Okey. Dosa dengan manusia, dia ada dosa kecil, ada dosa besar. Dia kena tambah satu lagi taubat, iaitu kena minta halal. Kalau kita mengompakkan, itu dosa melibatkan orang. Tapi dosa kecil, dosa besar. Dosa besar. Jadi tak cukup dengan bertaubat kepada Allah, kena tambah satu lagi, iaitu minta halal. Kena cari. Tak jumpa tangguhlah, pandai sangat. Dan masa mengumpat tak sedar ke? Susah nak cari tu. Oh, zaman kecil belum balik. Belum balik tak berdosa. Oh, zaman jahiliah. Okey. Wa tawaffana. Dan wafatkan kami ma'al abrar, bersama al-abrar. Apa makna al-abrar? Al-abrar daripada al-birru. Al-birru ni ialah kebaikan yang banyak. Birru al-walidai kan? Birru al-walidai ni. Jadi al-abrar daripada perkataan al-bar, orang yang berbuat baik. Kalau satu al-baru, kalau ramai al-abrar. Okey. Apa maksud matikan kami bersama orang-orang yang suka berbuat kebaikan yang banyak? Apa maksud dia? Dia bukan dari segi zaman. Bukan kita minta biarlah aku mati bersama orang yang berbuat baik. Bukan dari segi masa, tak. Tapi dari segi hukum, iaitu biarlah aku mati, ketika aku mati perangai aku, akhlak aku sama dengan akhlak al-abrar. Jadi kalau kita nak tahu, kena ceklah apa sifat al-abrar. Jangan baca doa saja tapi tak tahu apakah ciri-ciri al-abrar. Macam mana ciri-ciri al-abrar? Siapa boleh sebut? Bagi makan? Bagi makan orang miskin, anak yatim, tawanan. Dan bila bagi makan tu mereka betul-betul mengharapkan wajhullah dan langsung tidak mengharapkan jazaan, apa saja bentuk balasan, wala syukura, walaupun ucapan terima kasih. Bukan senang kan? Satu, nak cari orang miskin, nak bagi makan, satu bab, susah tu. Yang kedua, bila bagi makan, nak sembunyikan usaha kita. Kemudian kalau orang miskin tak ucap terima kasih, kita nak berlapang dada dan nak bagi lagi pada dia, lagi sukar. Jadi kalau nak tahu al-abrar, tengok surah apa? Al-Insan. Innal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Al-abrar balasannya di syurga, dia minum gelas daripada arak yang bercampur dengan kafur. Yashrabu biha ibadullah, yang gelas itu arak bercampur dengan kafur diminum oleh siapa? Ibadullah, hamba-hamba Allah yang betul-betul taat pada Allah. Dan yufajjirunaha tafjira, dia boleh alirkan sungai-sungai di syurga ke mana saja dia nak pergi.
Dia nak pergi mana, dia boleh bawa sungai tu. Kemudian apa amalan dia? Yufuna bin nazri. Ini amalan pertama al-abrar. Okey. Amalan pertama al-abrar. Kena tahu jangan baca doa aja, short sendiri. Pertama, yufuna bin nazri. Apa makna yufuna bin nazri? Mereka menunaikan nazar. Nazri, nazar lah. Ada ulama mengatakan nazar ni asalnya wajib ke sunat? Amalan sunat, tapi bila bernazar jadi apa maksud yufuna bin nazri? Ada ahli tafsir mengatakan al-abrar ni yang sunat bagi mereka adalah wajib, macam orang bernazar. Yang solat 5 waktu dah clear lama dah. Solat sunat 2 rakaat bagi mereka wajib. Puasa Ramadan dah settle lama dah. Puasa sunat wajib. Ini sifat al-abrar yang pertama. Yang kedua, wa yakhafuna. Walaupun dah sentiasa buat amalan yang wajib dan sunat, tapi sentiasa juga takut pada azab Allah. Ini sifat al-abrar. Yang ketiga, suka yut'imuna. Fa'il mudhari', sentiasa bagi makan. Bukan bermusim, bukan bulan Ramadan, bukan musim haji. Sentiasa bagi makan ala hubbihi. Makanan yang mana ni? Yang disuka. Kalau nak korban yang paling mahal. Jangan 250 di Kemboja. Miskinan. Sebab dia kata hubbihi, yang dia suka. Kan? Kepada siapa pula kena bagi? Kepada orang miskin. Yang kedua, anak yatim. Yang ketiga, tawanan perang ni siapa? Orang Islam ke orang kafir? Dalil ni menunjukkan boleh kita bagi bantuan kepada orang kafir. Okey. Boleh Ada lagi sifat al-abrar, cukup 3 ni. Buat yang wajib dan yang sunat. Lepas tu sentiasa takut kepada azab Allah, menyebabkan dia juga terus membantu orang lain, tambah-tambah yang memerlukan. Jadi bila kita baca doa tadi, wa tawaffana ma'al abrar, kena cek diri kita, aku dah ada tak sifat al-abrar? Kalau tak ada, jangan baca lagi doa tu. Okey, habis Habis. Kita sambung malam besok insya-Allah. Okey, masa dah lewat. Makanan pun dah terhidang. Jadi kita berhenti setakat ni, insya-Allah kita jumpa malam besok. Dan saya harap masing-masing kalau betul nak selamatkan diri daripada neraka, pertama sekali hafal ayat ni. Hafal sebelah ayat ni dan amalkan bangun malam. Ada salafus salih dia kata aku tak boleh nak tidur malam. Sebab apa? Bila nak tidur malam je, ingat pada api neraka. Aku belum tentu selamat ni. Macam mana aku nak tidur ni? Jadi akhirnya dia tak boleh tidur, dan sebab tak boleh tidur, dia pun solat. Kan? Kita senang tak nak tidur malam? Senang. Belum waktu tidur dah tidur kan? Jadi hafal ayat ni supaya kita dapat amalkan bangun malam, dan supaya kita dapat salat tahajud. Salat tahajud adalah antara penyelamat kita daripada api neraka, insya-Allah. InsyaAllah kita sambung malam besok, dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل